Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada pensyarah subjek pengajian Malaysia 2 kami yang cantik lagi manis, iaitu Cik Aina Afiqah binti Kasim, serta para pendengar yang kami kasihi sekalian. Kami, pelajar Kolej Pengajian Islam Johor Marsah, kos Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak, dari Kumpulan 5 yang terdiri daripada 6 orang ahli, iaitu Nur Hairin binti Abdul Halim, Nurul Syafiqah binti Muhammad Zakir, Narisha binti Jaafar, Nurul Ain binti Sukiman, Nurul Aliana binti Abdullah dan Siti Amirah Sumayyah binti Zamri ingin membentangkan mengenai tajuk perpaduan negara dan integrasi nasional. Baiklah, kita mulakan dengan rusuhan kaum 13 Mei 1969, di mana rusuhan ini berlaku pada 13 Mei 1969 terutama antara kaum Melayu dengan Cina, di mana tragedi ini berlaku sebaik sahaja pilihan raya 1969 apabila Parti Tindakan Rakyat iaitu DAP dan gerakan memenangi banyak kerusi. Untuk makluman, kemenangan mereka merosot berbanding dengan pilihan raya sebelumnya, walaupun Parti Perikatan masih boleh membina kerajaan. DAP dan gerakan telah mengadakan perarakan secara besar-besaran pada 11 dan 12 Mei 1969 yang setengahnya adalah tanpa izin daripada pihak polis. Baik, di sini saya sertakan gambar bendera yang berkaitan dengan Pakatan Cina se-Malaysia. Okey. Perarakan ini juga sebenarnya merupakan kesinambungan daripada peristiwa perarakan jenazah yang dilakukan oleh Parti Buruh pada 1969 terhadap seorang pemuda Cina yang terbunuh dalam pertempuran dengan pihak polis sebelum pilihan raya. Baik, kita teruskan dengan pembentangan di mana UMNO berasa tercabar turut mengadakan perarakan atas kejayaan mereka menubuhkan kerajaan selepas pilihan raya tersebut yang diketuai oleh siapa? Iaitu Dato' Harun Idris, iaitu Menteri Besar Selangor ketika itu, dan perarakan provokatif daripada kedua-dua pihak seumpama ini telah didapati telah membakar semangat setiap kaum. Baiklah, di sini saya sertakan gambar Menteri Besar Selangor iaitu Dato' Harun Idris. Inilah rupanya. Okey, rusuhan kaum ini hanya berlaku di kawasan tertentu sahaja dan bagi jangka masa yang terhad dan tercetus di kawasan Kuala Lumpur dan sekelilingnya sahaja iaitu Selangor. Contohnya di negeri Selangor di mana jumlah kematian dalam tempoh darurat ialah seramai 172 hingga 196 orang. Angka rasmi bahagian yang tercedera adalah seramai 493 orang. Baik, pada peringkat awal, tindak balas serta-merta diambil bagi memberhentikan keganasan. Antara tindak balas yang diambil ialah yang pertama, penangkapan tokoh-tokoh yang mendokongi rusuhan ini, misalnya V. David daripada Parti Gerakan ditahan selama 2 bulan dan Lim Kit Siang daripada Parti DAP ditahan selama 1.5 tahun. Kedua, mengenakan perintah berkurung, menapis penerbitan akhbar-akhbar, mengharamkan jurnal yang diterbitkan oleh parti-parti politik, mengharamkan kempen pilihan raya di mana ketika ini negeri Sabah dan Sarawak belum melaksanakan pilihan raya peringkat negeri. Kerajaan yang mengenapasti negara ini menghadapi masalah perpaduan yang ketara apabila tercetusnya rusuhan kaum pada 13 Mei 1969. Peristiwa ini mencerminkan masalah sebenar yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di segenap pelosok negara, walaupun rusuhan ini berlaku di Kuala Lumpur sahaja. Masalah yang wujud ini boleh dikenal pasti melalui beberapa situasi seperti ekonomi, politik dan sosial. Saya ingin menerangkan tindakan yang diambil akibat peristiwa 13 Mei 1969. Tindakan yang pertama ialah pengisytiharan darurat. Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman dan ahli jemaah telah menasihati YPDA untuk mengisytiharkan darurat berdasarkan perkara 150 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Pengisytiharan ini telah berkuat kuasa serta-merta pada hari yang sama dengan rusuhan tersebut. Melalui ordinans darurat yang pertama, YPDA diberi kuasa yang luas ke atas hal keselamatan awam, pertahanan dan ketenteraman awam serta perkhidmatan. Persidangan Majlis Parlimen dan Dewan Undangan Negeri telah ditunda termasuk pilihan raya bagi Sabah dan Sarawak. Apabila ordinans darurat kedua diisytiharkan, kuasa pentadbiran persekutuan yang sebelum ini dipegang oleh Jemaah Menteri telah diberikan kepada Timbalan Perdana Menteri iaitu Tun Abdul Razak Husin. Beliau harus bertindak atas nasihat Perdana Menteri iaitu Tunku Abdul Rahman yang dibantu oleh sebuah gerakan di Gelam Magiran yang ahlinya dilantik oleh beliau sendiri. Jawatan kuasa gerakan negeri dan gerakan daerah ditubuhkan bertujuan untuk melancarkan program-program majlis ini. Selain itu, pembentukan Magiran pada 17 Mei 1969. Pembentukan ini bertujuan untuk mengambil alih tugas Parlimen buat sementara.
Pembentukan ini telah dianggotai oleh beberapa orang menteri, iaitu Tun Abdul Razak dan Tun Dr. Ismail. Mereka ialah Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, manakala Datuk Hamzah pula Menteri Penerangan dan Penyiaran, serta Tun Tan Siew Sim dan Tun V Sambatan. Pegawai-pegawai kanan kerajaan pula terdiri daripada Tan Sri Abdul Kadir Syamsuddin, iaitu Pengarah Perkhidmatan Awam, dan Tan Sri Muhammad, serta Ghazali Syafi'i yang merangkap Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negara. Pegawai polis dan pegawai tentera terdiri daripada Tengku Osman Jiwa, iaitu Ketua Terus Angkatan Tentera, dan Tan Sri Muhammad Saleh, iaitu Ketua Polis Negara. Lieutenant Jeneral Datuk Ibrahim bin Ismail menjadi Ketua Pegawai Pentadbir. Fungsi Mageran sebagai pengembali keamanan dan undang-undang negara, penentu pentadbiran yang licin dan sempurna, dan pengembali keharmonian dan kepercayaan antara kaum. Mageran telah berjaya mengembali keamanan negara. Kerajaan berparlimen dikembalikan semula pada 23 Februari 1971. Tindakan yang kedua pula penumbuhan Jabatan Perpaduan Negara JPN dan Majlis Muhibah Negara MMN. JPN ditubuhkan pada tahun 1969 untuk membantu kerajaan menggerakkan dan membimbing rakyat ke arah perpaduan negara. Jabatan ini telah diketuai oleh Tan Sri Muhammad Ghazali Syafi'i. Tujuan JPN adalah untuk mengadakan keselarasan dengan ideologi negara serta menuju ke arah perpaduan negara. Misalnya, dalam dasar-dasar ekonomi dan sosial, termasuk anggaran dalam Belanjawan 1971, akan dipertimbangkan bukan sahaja dari segi kewangan, malah kesan terhadap hubungan kaum. Berperanan mendraftkan satu ideologi untuk negara yang kemudiannya dikenali sebagai rukun negara. Majlis Muhibah Negara pula diwatarkan pada 18 Julai 1969. Majlis Muhibah Negara berfungsi sebagai A. Memulihkan kepercayaan dan keyakinan antara kaum, B. Mengkaji dan mengatasi masalah untuk menghapuskan perselisihan faham, C. Membantu dan menyusun kerja-kerja sukarela, D. Membantu kerajaan jika diminta berbuat demikian. Pada 1 Januari 1972, MMN dan JPN telah digabungkan dan menjadi Kementerian Perpaduan Negara yang kini bergelar Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat. Kementerian ini telah ditugaskan untuk mengendali aktiviti bersorak muhibah untuk masyarakat yang berbilang kaum. Yang terakhir ialah penumbuhan Majlis Perundingan Negara, iaitu MAPEN. MAPEN bertujuan untuk mengadakan garis panduan bagi kerjasama antara kaum dan integrasi sosial untuk memupuk identiti kebangsaan dalam kalangan rakyat Malaysia. MAPEN dianggotai oleh pelbagai lapisan masyarakat untuk membolehkan mereka membuat perbincangan secara terus terang. Anggota-anggota MAPEN merupakan wakil-wakil dari Mageran, wakil dari kerajaan negeri, wakil dari parti politik, wakil dari Sabah dan Sarawak, wakil dari kumpulan agama, wakil dari badan profesional, wakil dari perkhidmatan awam, wakil dari kesatuan sekerja dan persatuan majikan, wakil dari akhbar, wakil dari guru-guru dan wakil kelompok minoriti. MAPEN juga bertanggungjawab terhadap pembentukan ideologi negara, iaitu rukun negara dan perubahan perlembagaan. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang usaha ke arah perpaduan dan integrasi nasional antara sejajar dengan langkah-langkah yang diambil oleh kerajaannya dalam mengenai konflik kaum tersebut, iaitu strategi jangka panjang dalam pemupukan perpaduan kaum mula dirangka. Selain itu, matlamat untuk membentuk sebuah negaranya bangsa diteruskan dengan beberapa strategi dan memberi fokus kepada isunya menyatukan perpaduan rakyatnya. Kedua ialah memberikan galakan kepada penduduk berhijrah dari satu kawasan ke kawasan yang lain. Antara menempatkan penduduk berbilang kaum di satu-satu kawasan boleh menggalakkan situasi pergaulan dan pertembungan yang lebih kerap. Selain itu, beberapa kaedah dikenal pasti sebagai langkah untuk membolehkan rakyatnya ini supaya berpindah dari pertempatan tradisi masing-masing, seperti penyatuan perkhidmatan antara semua negeri di Malaysia. Selain itu, pegawai kerajaan dan keluarga mereka boleh diarahkan berpindah dan berkhidmat
di wilayah-wilayah yang memerlukan perkhidmatan mereka. Di samping itu, pegawai-pegawai ini juga boleh melaksanakan untuk menyertai seminar persidangan dan program latihan di Kuala Lumpur ataupun pusat. Oleh itu, mewujudkan perkembangan peluang perniagaan yang lebih baik di tempat lain. Seterusnya, rancangan ini juga diberikan keutamaan kepada peniaga-peniaga di kawasan mundur untuk berhijrah ke tempat yang lebih baik, maju dan bagus dalam mengembangkan aktiviti ekonomi mereka. Akhir sekali, dalam bidang keselamatan, keperluan keselamatan dan pembesar angkatan tentera juga polis wilayah-wilayah yang tertentu untuk membawa masuk pasukan-pasukan keselamatan dari wilayah-wilayah lain. Yang ketiga ialah penyeragaman sistem pendidikan melalui dasar-dasar pelajar. Terdapat beberapa laporan dan jawatan kuasa khas yang ditubuhkan yang diberikan asas kepada perkembangan pendidikan di tanah Melayu sebelum dan selepas merdeka. Yang pertama ialah laporan bisnes 1950. Antara pelaporan ini diasaskan oleh IJ Business pada tahun 1951. Oleh itu, bisnes mengakui selama berada di bawah penjajahan British, orang Melayu dilihat perkembangan pertandingan dengan entengnya lain. Selain itu, jawatan kuasa bisnes telah dibentuk yang terdiri daripada wakil-wakil orang Melayu dan pegawai pendidikan Inggeris untuk memperbaikikan taraf pendidikan orang Melayu. Oleh itu, sekolah ini diberikan percuma kepada kanak-kanak yang berumur 6 hingga 12 tahun, juga berupaya mendidik kanak-kanak yang lebih menguasai dua bahasa, iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Oleh sampai itu, kanak-kanak ini juga di sekolah akan berpeluang menggabungkan pengajian ke peringkat menengah dan tinggi dalam aliran Inggeris. Oleh itu, laporan bisnes ditentukan oleh orang Cina Melayu yang merasaskan sistem pendidikan ini boleh menubuh bahasa ibunda masing-masing. Selain itu, cadangan bisnes yang terlalu radikal ini menyebabkan gagal diterima kerana dapat menghapuskan sekolah-sekolah vernakular yang menggunakan bahasa ibunda. Yang kedua ialah laporan Feng Yu pada 1951. Antara laporan ini diketahui oleh Dr. Feng yang merupakan setiausaha kerja persekutuan daripada negara China dan Dr. Yu daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Selain itu, tujuan laporan ini adalah untuk mengkaji semula laporan bisnes serta mengambil kira pendapatan masyarakat bertempatan, khususnya masyarakat Cina yang menganggap laporan bisnes akan menghapuskan budaya dan bangsa masyarakat Cina. Selain itu, sekolah vernakular perlu dijalankan seperti biasa dan menggunakan 3 bahasa, iaitu bahasa Cina dan Tamil. Dan sekolah-sekolah aliran jenis kebangsaan juga dikenalkan. Di samping itu, manakala sekolah vernakular diberikan kebenaran untuk berkembang seperti sekolah-sekolah lain untuk menampung keperluan tenaga mahir dalam struktur-struktur tertentu. Oleh itu, laporan Feng Yu ini ditolak kerana dilihat tidak menguntungkan masyarakat Melayu. Ketiga ialah Ordinan Pelajaran 1952. Antara ordinan pelajaran diadakan bagi mengkaji semula cadangan-cadangan kedua-dua laporan sebelum ini, iaitu laporan Barsnes dan Feng Yu. Oleh itu, ordinan ini mencadangkan 2 aliran sekolah kebangsaan, iaitu dengan bahasa pengantarannya ialah bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Bahasa Melayu dan Inggeris juga perlu diajar di sekolah Cina dan Tamil. Oleh itu, sekolah jenis kebangsaan Inggeris dikekalkan. Bagi pendidikan agama diperkenalkan pada waktu persekolahan bagi murid-murid yang beragama Islam, dan sekolah vokasional dibiarkan perkembangan seperti biasa. Di samping itu, ordinan ini, pelajaran ini tidak dapat dilaksanakan kerana mengalami beberapa masalah. Razak 1956.
Antara Jawatankuasa Razak secara amannya ditubuhkan pada 30 September 1955. Selain itu, jawatankuasa ini juga dihujukkan atas Syuron Tun Abdul Razak Hussein yang menyandangkan jawatan Menteri Pelajaran pada waktu itu. Selain itu, laporan Razak menyerosa agar sekolah rendah dibahagikan kepada dua jenis, iaitu sekolah rendah kebangsaan yang digunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris pengantar dan sekolah rendah jenis kebangsaan yang menggunakan bahasa Inggeris, Cina dan Tamil sebagai bahasa penghantar. Di samping itu, sekolah menengah pula dibahagikan kepada 3 peringkat, iaitu sekolah menengah rendah selama 3 tahun, sekolah menengah atas selama 2 tahun dan pra-universiti selama 2 tahun. Oleh itu, bahasa Melayu dan Inggeris adalah mata pelajaran wajib juga untuk memasuki sekolah menengah pelajaran. Diwajibkan lulus peperiksaan memasuki sekolah menengah. Di samping itu, laporan Razak telah diluluskan pada bulan April 1957 dan dikuatkuasakan sebagai Ordinan Pelajaran 1957. Laporan Rahmat Tabligh 1960. Antara laporan Razak telah dikaji semula oleh Jawatankuasa Rahmat Tabligh pada tahun 1960. Selain itu, laporan jawatankuasa ini juga menjadikan asas kepada pengumbalan Akta Pelajaran 1961 yang menggariskan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar utama pada semua peringkat pendidikan serta penggunaan kurikulum dan peperiksaan yang sama untuk semua pelajar. Oleh itu, dasar pemokasian pendidikan bermula pada tahun 1962 dengan memberikan penekanan kepada pendidikan percuma untuk semua pelajar. Seterusnya, dasar ini diperluaskan dengan menadahkan pendidikan universiti selama 9 tahun apabila peperiksaan pemilihan masuk ke sekolah menengah dihapuskan pada 1964. Oleh itu, pernyataan Razak dan laporan Rahmat Tabligh menjadikan asas kepada pembentukan sistem dan dasar pelajaran kebangsaan seperti yang dimaksudkan dalam Akta Pelajaran 1961. Akhir sekali, ketiga-tiga dokumen ini menekankan elemen-elemen perpaduan sebagai asas pembangunan pendidikan selepasnya. Jawatankuasa Kabinet 1997. Antara Jawatankuasa Kabinet 1979 diperkenalkan berdasarkan Jawatankuasa Kabinet yang dilakukan selepas berlakunya peristiwa 13 Mei 1969, Rukun Negara dan Pengenalan Dasar Ekonomi Baru 1970. Selain itu, perkara-perkara yang perlu menyebabkan pihak kerajaan pengajian semula sistem pendidikan sebelum ini tidak menekankan aspek perpaduan negara. Di samping itu, Jawatankuasa Kabinet mengkaji pelaksanaan dasar pelajaran telah menggariskan cadangan pendekatan dan strategi baharu untuk memantapkan sistem pendidikan ini. Oleh itu, secara khususnya bermula dengan laporan Jawatankuasa Kabinet ini, pendidikan tidak lagi hanya bertemu kepada perpaduan negara dan pengeluaran sambur tenaga manusia, tetapi juga memokuskan pada pembentukan insan kebangsaan. DPK, antara matlamat utama DPK ialah perpaduan negara. Selain itu, untuk mencapai hasrat ini juga menyatakan Razak 1956 dan laporan Rahmat Tabligh 1960 telah menggariskan perkara-perkara, iaitu sistem persekolahan yang sama bagi semua, bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar semua peringkat persekolahan, dan kurikulum dan peperiksaan yang sama bagi semua sekolah kebangsaan.
Antara falsafah pendidikan negara 1988 telah ditukar kepada falsafah pendidikan kebangsaan 1996. Seterusnya, falsafah ini menekankan pendidikan yang menyeluruh dan bersepadu bagi membentuk pelajar yang berseimbang daripada segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Selain itu, berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan, matlamat utama ialah pendidikan adalah ke arah melahirkan insan yang memiliki sasiah yang seimbang dengan ciri-ciri iaitu kepercayaan kepada Tuhan, mempunyai ilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab kepada keluarga, masyarakat dan negara. Selain itu, falsafah pendidikan menjadi panduan bagi semua aktiviti pendidikan Malaysia, dan dengan adanya falsafah pendidikan kebangsaan ini, maka sistem pendidikan negara telah dapat dilihat sangat jelas dari segi prinsip dan nilai asas. Pendidikan negara. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Antara matlamat pendidikan haruslah bertunjak kepada kepercayaan kepada Tuhan bagi membentuk manusia seimbang dari segi rohani dan jasmani. Selain itu, manusia yang berilmu dan segala tindakan haruslah berlandaskan ajaran Islam. Yang kedua ialah mempunyai ilmu pengetahuan, iaitu ilmu pengetahuan yang berperanan penting dalam pembangunan insan. Ilmu pengetahuan perlu mempunyai nilai dan pembentukan diri dan masyarakat ke arah yang lebih baik. Ilmu ini perlu diamalkan sepanjang hayat dan sentiasa dicari dan didalami setiap masa. Yang ketiga ialah berakhlak mulia. Pendidikan negara juga seharusnya mempunyai nilai untuk membentuk diri manusia yang mempunyai akhlak terpuji bagi membentuk sasiah yang seimbang dari segi rohani dan jasmani. Selain itu, tanpa akhlak yang mulia dan terpuji, pembangunan insan akan bincang dan boleh memberikan kesan kepada pembangunan negara secara menyeluruh. Yang ketiga ialah bertanggungjawab kepada keluarga, masyarakat dan negara. Antara pembangunan pendidikan perlu menyeluruh dan tidak sahaja mendidik individu tetapi juga memupuk kesejahteraan segenap lapisan masyarakat dan negara. Selain itu, pendidikan melihat individu itu sentiasa berhubung dan mempunyai pertalian yang rapat dengan pembangunan masyarakat dan pembangunan negara. Pelaksanaan yang pertama ialah menjadikan bangsa kebangsaan sebagai bahasa penghantar utama. Yang kedua, mengadakan kurikulum yang sama dan berorientasikan Malaysia bagi semua jenis sekolah. Yang ketiga, mewujudkan sistem peperiksaan yang sama bagi semua. Yang keempat, melincirkan tata cara pengurusan pendidikan. Yang kelima, meningkatkan mutu pendidikan keseluruhannya dengan menyediakan pendidikan yang menyeluruh, seimbang dan bersepadu. Yang keenam, mengadakan peluang pendidikan asas selama seimbang setahun. Yang ketujuh, mendominasikan pendidikan dari segi peluang dan mutu dengan pengagihan peruntukan secara adil dan memberikan perhatian khas kepada kumpulan yang kurang bernasib baik dan kawasan luar bandar ataupun pedalaman. Yang ke-8, menyediakan pendidikan rendah mengikut kurikulum baharu sekolah rendah KBSR yang berasaskan 3M. Yang ke-9, melahirkan individu yang seimbang dari segi ilmu pengetahuan dan kemahiran. Yang ke-10, meluaskan sistem pendidikan vokasional dan teknik. Yang ke-11, memperbanyakkan kemudahan pendidikan dan peringkat universiti dalam bidang sasaran dan sanggunaan. Yang ke-12, memperkembangkan pendidikan rohanian, romal dan disiplin. Yang ke-13, menjadikan bahasa kebangsaan, bahasa Inggeris sebagai mata pelajaran wajib di sekolah dan memberi peluang kepada bahasa lain seperti bahasa Tamil, Cina untuk berkembang. Yang terakhir, mengadakan aktiviti kurikulum memupuk disiplin. Peranan media massa.
antara seluruh media masa pada waktu itu seperti televisyen Malaysia iaitu RTM dan radio juga akhbar digunakan untuk membina bangsa. Selain itu, media masa juga dapat membentuk pemikiran dan pandangan rakyatnya yang memahami pelbagai nilai dan simbol negara. Oleh itu, media masa penting demi memastikan tiada lagi penguasaan media masa asing, terutamanya dari China dan India, yang lebih menyebabkan fahaman, ideologi dan senario politik di negara itu. Di samping itu, untuk memupuk semangat cinta akan tanah air, media masa berperanan mengajak kaum mendatang untuk mengalih tumpuan mereka ke tanah Melayu. Integrasi ekonomi antara usaha ini dilakukan melalui dasar-dasar pembangunan seperti rancangan pembangunan 5 tahun, dasar ekonomi baharu iaitu dasar pembangunan nasional dan sebagainya. Selain itu, dasar-dasar ini juga penting dalam memastikan persaingan ekonomi yang wujud sejak zaman penjajahan dan yang masih kental pada zaman selepas kemerdekaan dapat dimansurkan. Dan fahaman politik antara sistem kerajaan campuran merupakan salah satu kerajaan yang untuk membangunkan fahaman politik antara kaum dan sistem ini dikembangkan melalui sistem politik yang fleksibel. Selain itu, sistem ini juga tidak mengetepikan parti-parti politik yang berpengaruh di Sabah dan Sarawak yang boleh menyertai kerajaan campuran pada peringkat pusat di Kuala Lumpur. Termuncul juga parti peringkat iaitu Parti Hasil Gabungan UMNO, MCA dan MIC. Seterusnya, setelah Barisan Nasional ditubuhkan, keanggotaan parti komponen semakin bertambah. Parti-parti komponen juga dalam Barisan Nasional yang ditunjukkan dalam jadual. Kawasan mempunyai 3: Semenanjung, Sarawak, Sabah. Sikatan bagi Semenanjung, UMNO, MCA, MIC, PP, Gerakan Angkal. Bagi Sarawak pula, PBDS, SNAP, PBB, SUPP. Bagi Sabah, PBRS, PDS, SAPP. Parti-parti komponen bagi Semenanjung: Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, Persatuan Cina Malaysia, Persatuan India Malaysia, Parti Kemajuan Rakyat, Parti Gerakan Rakyat Malaysia, Angkatan Keadilan Rakyat. Bagi Sarawak pula, Parti Bangsa Dayak Sarawak, Parti Kebangsaan Malaysia, Parti Pusat Bumi Putera Bersatu, Parti Satu Rakyat Sarawak. Dan Sabah pula, Parti Bersatu Rakyat Sabah, Parti Demokratik Sabah, Parti Kemajuan Sabah. Pindaan Akta Hasutan juga dikeluarkan untuk membolehkan 2 perkara sensitif berikut tidak dibincangkan secara umum, iaitu kedudukan istimewa orang Melayu dan kedudukan Raja-Raja Melayu. Aspek-aspek sosial lain antara langkah memupuk perpaduan cuba dicapai dengan mengenal dan menerap dasar sosial seperti rukun negara, dasar belia negara dan juga dasar kebudayaan kebangsaan. Selain itu, secara keseluruhannya, Malaysia berjaya mewujudkan perpaduan dan integrasi nasional kerana sikap keserdahanaan dan bertolak ansur kepada semua kaum. Rukun negara sebagai satu strategi pemantapan perpaduan. Yang pertama, negara memerlukan dasar yang berperanan untuk memastikan nilai yang ingin diterapkan bagi memupuk perpaduan dapat dilaksanakan. Yang kedua, bertujuan untuk membentuk dan memantapkan perpaduan. Yang ketiga, dasar-dasar yang diperkenalkan untuk meliputi semua aspek iaitu sosial, ekonomi dan politik. Yang terakhir, rukun negara merupakan satu dasar yang berperanan penting demi memastikan dan memupuk semangat perpaduan tersebut. Latar belakang rukun negara. Bagi yang belum tahu, rukun negara merupakan
satu ideologi negara yang tercipta ekoran peristiwa rusuhan kaum yang berlaku pada tanggal 13 Mei 1969. Ideologi ini dibubal semasa negara di bawah pimpinan Maigeri, dan pihak yang bertanggungjawab menggubal ideologi ini ialah Majlis Perundangan Negara MPN. Setelah itu, kata sepakat untuk mencipta ideologi negara ini dicetuskan semasa mesyuarat pertama MPN, iaitu pada 27 Januari 1970. Objektif rukun negara. Yang pertama, mencapai perpaduan yang erat dalam kalangan masyarakat. Yang kedua, memelihara cara hidup demokratik. Yang ketiga, membentuk masyarakat yang adil supaya kemakmuran dinikmati bersama secara adil dan saksama. Yang keempat, membentuk masyarakat yang bersifat liberal, terutama terhadap kebudayaan masing-masing. Dan yang terakhir, membina masyarakat progresif dengan sains dan teknologi. Hari ini saya ingin membentangkan tajuk prinsip-prinsip rukun negara. Semua rakyat Malaysia perlu menghayati prinsip-prinsip rukun negara. Prinsip-prinsip yang baik dapat membantu kepada pencapaian masyarakat yang bersatu padu. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Agama ialah ciri penting dalam kehidupan manusia kerana ketiadaan agama boleh meruntuhkan kepribadian seseorang, bangsa dan negara. Kaum-kaum di Malaysia menganuti pelbagai jenis agama seperti Islam, Buddha, Hindu, Kristian dan sebagainya. Perlembagaan Persekutuan Malaysia telah menetapkan bahawa agama Islam adalah agama rasmi dan agama lain bebas diamalkan oleh rakyat bukan Islam. Fenomena ini membolehkan setiap individu berpegang pada satu kepercayaan yang diyakini dan agama lain bebas diamalkan oleh rakyat bukan Islam. Fenomena ini membolehkan setiap individu berpegang pada kepercayaan yang diyakininya dan patuh pada ajaran agama tersebut. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Malaysia mengamalkan pemerintahan bercorak raja berperlembagaan dengan ketua negara disandang oleh Yang di-Pertuan Agong dan ketua negeri. Prinsip ini menekankan kesetiaan rakyat kepada ketua negeri masing-masing. Prinsip ini juga bertujuan melahirkan rakyat yang bertanggungjawab dan sanggup berkorban untuk negara demi keamanan dan kemajuan. Contoh prinsip yang dipercayai dapat melahirkan rakyat seperti menghormati harta awam, menghormati simbol-simbol kedaulatan negara, menghormati undang-undang, produktif, berusaha meningkatkan nama baik negara melalui aktiviti-aktiviti sosial, ekonomi dan politik yang diceburinya, sanggup menyumbang masa dan tenaga untuk pembangunan masyarakat dan negara. Kemudian sanggup dan berani mempertahankan negara daripada sebarang ancaman oleh kuasa luar. Bersifat altruistik, mengutamakan kebaikan masyarakat dan negara tanpa perasaan prejudis dan perkauman. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Negara kita mempunyai perlembagaan yang merupakan undang-undang yang tertinggi dalam negara. Prinsip ini juga menekankan supaya rakyat dapat menerima, mematuhi dan mempertahankan kemuliaan Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Perlembagaan berfungsi memberikan perlindungan dan hak kepada setiap anggota masyarakat dan negara. Aspek-aspek utama dalam negara perlu dipatuhi. Konsep daraja perlembagaan, kedudukan kaum bumiputera dan bukan bumiputera dalam pembangunan sosial ekonomi terjamin. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di samping perkembangan bahasa-bahasa lain tidak dihalang. Agama Islam sebagai agama rasmi di samping kebebasan beragama diamalkan. Hak asasi rakyat terjamin, hak kerakyatan dan sistem pemerintahan. Keempat, kedaulatan undang-undang. Undang-undang negara adalah penting demi memastikan setiap individu dalam negara terjamin kebebasan asasi mereka. Undang-undang dalam negara adalah berasaskan beberapa sumber dan jenis yang telah dibincangkan sebelum ini. Oleh itu, undang-undang tersebut dipatuhi demi memastikan kedaulatannya sentiasa terpelihara. Jika kedaulatan undang-undang dipertahankan, masyarakat terus membangun serta hidup secara aman dan harmoni. 5. Kesopanan dan kesusilaan. Hasrat prinsip ini adalah untuk memastikan rakyat Malaysia sentiasa bersopan santun dan penuh tata susila. Prinsip ini juga menekankan perkembangan personaliti dan tingkah laku seseorang rakyat.
Kesopanan dan kesusilaan ini juga berkaitan dengan tutur kata seseorang dan prinsip ini dapat menjamin hubungan baik sesama bahasa yang lembut dan perbuatan yang halus. Hubungan baik juga boleh terjamin sekiranya rakyat sentiasa berakhlak mulia, menghormati orang lain, mengelakkan diri dalam menyentuh hal-hal yang sensitif dan perkara-perkara yang telah dipersetujui majoriti. Pembentukan masyarakat berbilah kaum yang harmoni dan dilahirkan sekiranya setiap individu dalam masyarakat boleh berpegang teguh pada prinsip kelima ini. Baiklah, secara kesimpulan yang kami dapat dari tajuk ini ialah kejadian rusuhan kaum 13 Mei 1969 merupakan kemuncak daripada tekanan perasaan yang dialami oleh setiap kaum, terutama daripada tiadanya persefahaman, tolak ansur dan kasih sayang. Demi merealisasikan integrasi nasional dan pembentukan negara bangsa, maka kerajaan mengambil iktibar daripada kejadian tersebut dan merangka dasar-dasar yang mampu menangani masalah tersebut. Kewujudan masyarakat berbilang kaum di Malaysia merupakan satu anugerah Tuhan. Oleh itu, kepelbagaian yang dimiliki ini perlulah dipelihara dan setiap kaum perlu mengambil peluang ini untuk mengenali antara satu sama lain. Okey, sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah memahami dan mempelajari serta mengetahui hakikat kewujudan setiap kaum di negara ini agar timbul persefahaman dan tolak ansur antara kaum. Baiklah, itu sahaja pembentangan daripada kami. Semoga sesiapa yang mendengar ini dapat memahami dan memanfaatkan apa yang kami sekumpulan sampaikan. Sekian sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.